ingin bertanya kepada panelists yang kedua, Muda Ashraf, berkaitan dengan berkaitan ada tak di sini beberapa sirah yang kita kongsi pada hari ini berkaitan dengan kepentingan tarbiyah yang melintasi kehidupan para sahabat dan sebagainya. Tafadhal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh balagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ummah wa hadana ila siratil azizil hamid. Baik, terima kasih ucapkan kepada Ustaz Azrul junior di Matri dahulu. Seterusnya Ustaz Syarihan, Ustazah Zaya Melia, Div kehormat, Datuk-datuk, Datin-datin, hadirin hadirat muslimin muslimat, sahabat dan sahibah. Alhamdulillah, syukur kita banyak-banyak di atas pertemuan ini. Pertemuan yang diatur satu kerahmatan, satu pertemuan yang Allah cintai, Rasul suka. Walaupun tak kira lah kita berjumpa dalam keadaan kita sembang lugu macam tadi punya video, InsyaAllah Allah akan rahmati, insyaAllah. Yang mana dulunya kalau lepas daripada Matri, kalau kita jumpa sama kawan, sahabat-sahabat dan sahibah, kita akan tanya nak pergi mana, ke store ke, dan tanya tempat-tempat biasa lah kan, nak makan si Pak Lal kan. Tapi sekarang dah jumpa dengan sahabat, pertanyaan pun jadi lain. Anak berapa, bini berapa orang, dia dah tanya. Soalan-soalan yang dah berubah, semuanya memulih kenangan, tetapi sebenarnya ianya sangat manis. Kerana ada satu kenangan yang lebih hebat daripada itu, satu pengisian yang kita sama-sama terima di sana. Sebab itulah kata ulama, kita ni seumpama seorang, kita satu ummah seumpama dilahirkan daripada rahim ibu yang sama. Cara makan yang sama, cara tidur yang sama, cara berfikir yang sama, cara bekerja yang sama, cara melakukan pentarbiahan yang sama, cara proses yang sama, cara kehidupan yang sama. Kerana kita semua meniru satu insan yang sama, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini, macam Ustaz Syarihan sebut, kehebatan orang-orang yang mana mereka melalui proses tarbiyah. Tetapi jarang sekali kita cerita bagaimana proses tarbiyah itu berlaku. Yang mana kalau kita cek, periksa sepanjang hidup Nabi SAW, berlakunya banyak proses yang sangat hebat, sehingga membentuk orang-orang yang dipuji oleh Allah. Walaupun mereka belum walaupun belum meninggal dunia sekalipun, nama mereka sudah disebut dalam syurga. Inilah sahabat radhiyallahu anhu. Belum meninggal lagi, nama ada dalam syurga. Bila dirabah, nama disebut. Waktu tengah hidup, Thabit bin Qais, nama disebut dalam syurga. Inilah sahabat, Allah puji-puji mereka kerana mereka melalui satu proses yang membuatkan tabat mereka, kuat mereka, hebat mereka di mana saja. Banyak contoh yang boleh ambil. Kalau macam Ustaz Syarihan sebut Umar, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana kehidupan sepanjang hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar daripada cara solat, cara tidur. Nabi ajar tarbiyah mereka. Ayat Quran turun pula membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana cara mereka cakap dengan Nabi. Ketika mana Ammar dengan Abu Bakar suaranya agak lantang di hadapan Rasulullah, datang ketika membincangkan, Umar mengatakan, aku ingin melantik Al-Aqra' bin Habis sebagai ketua.
Abu Bakar kata, aku nak lantik Qa'qa' bin Ma'bad. Tinggi suara duk bergaduh. Bergaduh sahabat ni, bergaduh berkali, bukan macam kita. Bergaduh bergurau, tinggi suara depan Nabi. Nabi turunkan, tone down kan dia punya suara. Berdasarkan tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin Nabi. Nabi didik dia, tarbiyah dia, cakap elok-elok. Sekali yang Nabi cakap, terus Abu Bakar keluar daripada rumah, isytihar kepada sahabat semua. Sesungguhnya selepas ini aku akan bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam seumpama aku berbisik-bisik. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sekali yang Nabi tegur, tarbiyah dalam proses yang simple. Umar, jangan tinggi suara di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar keluar daripada tempat tersebut. Selepas itu diriwayatkan bila mana Umar bercakap, Nabi selalu suruh Umar ulang balik apa yang kau cakap, sebab aku tak dengar. Proses tarbiyah dari sudut bercakap pun Nabi ada. Nabi pernah satu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu keluar daripada rumah, lepak dekat luar rumah. Kemudian Umar pun keluar rumah, Umar nampak Abu Bakar. Umar tanya, Abu Bakar Siddiq, kenapa kau lepak kat luar rumah ni? Kenapa kau tak duduk dalam rumah? Abu Bakar jawab, aku di rumah aku tak ada makanan. Rumah tak ada makanan, aku takut duk fikir pasal makan, jadi aku keluar daripada rumah, aku nak lepak kat rumah, kat luar rumah untuk lupakan kelaparan. Sampai macam tu, kita kenyang dalam rumah, pergi keluar lagi, pergi cari makanan. Itu kita. Tapi ini dia keluar sebab nak melupakan kelaparan. Lalu Umar pun berkata, wahai Abu Bakar, aku pun sama, rumah tak ada makanan, sebab tu aku keluar melepak kat luar. Tengah melepak, Rasulullah datang, Rasulullah tegur, wahai Abu Bakar dan Umar, untuk apa kamu lepak di luar rumah ni? Lalu mereka pun jawab, ya Rasulullah, kami lepak kat luar rumah ni sebab di rumah kami tak ada makanan, kami nak lupakan kelaparan. Duduk kat luar nak lupakan kelaparan. Nabi pun tersenyum. Sahabat dua orang ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau keluar? Nabi jawab, aku pun tak ada makanan kat rumah. Tapi nak cerita, Nabi kata, okey, jom kita berjalan-jalan untuk melupakan kelaparan. Bila berjalan-jalan, tiba-tiba datang satu rumah, seorang wanita yang memanggil Nabi SAW menjemput Nabi makan. Dia kata, sebentar, suamiku sedang pulang membawa balik makanan. Suami dia bawa balik makanan, suami dia pun tak expect, kata nak datang tetamu 3 orang, makanan ada sikit, ngam-ngam untuk family. Tapi disebabkan tetamu itu adalah baginda Nabi SAW, jom duduk ya Rasulullah, makan di rumahku. Dalam keadaan senang Rasulullah tarbiyah, dalam keadaan susah Rasulullah tarbiyah. Ketika makanan sedikit, Rasulullah pesan dekat Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar, Umar, engkau makan sedap tak? Dia kata, ish, makanan yang sikit, tengah lapar, mestilah sedap. Betul tak? Macam kita, makan yang paling sedap adalah makan free. Betul tak? Makan yang sedap, makan free. Ni makan yang paling sedap, waktu tu dah sedikit, share pula. Tengah nak makan-makan, Nabi bagi tarbiyah lagi dalam keadaan sinis. Nabi tanya, adakah engkau merasai nikmat Allah ketika engkau makan tersebut? Dia kata, ya, ini nikmat. Nikmat sikit tapi nikmat. Nabi kata, banyak ke sedikit? Dia kata, Allah, kalau makan banyak tu nikmat banyaklah, makan sikit nikmat sikit. Nabi sebut nikmat yang sekecil ini juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunna al-jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanya terhadap nikmat yang kamu kecapi. Dalam senang Rasulullah tarbiyah, dalam susah pun Rasulullah tarbiyah. Maka tak heranlah keluarlah 2 orang ini, seorang yang sangat menilai arti nikmat. Umar Al-Khattab bagaimana kehidupan dia, Abu Bakar macam mana kehidupan dia, pemergian dia bagaimana. Setengah riwayat mengatakan ketika dia meninggal dunia, yang hanya tinggal di sisi Abu Bakar As-Siddiq hanya beberapa pinggan yang diletakkan ada sejadah. Membuatkan Umar menangis melihat jenazah Abu Bakar. Umar kata, wahai Abu Bakar, engkau telah meninggalkan satu kesan, satu contoh yang sukar bagi penggantinya berdiri. Aku nak ganti ni, susah. Tu diteruskan pada zaman sahabat lagi tarbiyah. Terus zaman sahabat. Umar pernah bertanya kepada, di banyak kisah kita bawa sekali harum.
Umar pernah pada zaman Umar tanya sahabat, wahai sahabatku, ketika mana kita telah menawan banyak wilayah Islam, apakah keinginan kamu wahai sahabatku? Lalu sahabat datang, wahai Umar, kami inginkan emas sebesar gunung. InsyaAllah dengan emas tersebut kami infakkan pada jalan Allah. Kemudian kami akan berikan kepada tentera-tentera Islam, dan kita akan menawan lebih banyak wilayah Islam. Umar menjawab dengan jawaban yang sangat baik. Umar kata, aku tidak inginkan emas sebesar gunung, tetapi aku mengharapkan rumah ini dipenuhi dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah, seorang pemuda yang hebat, dipenuhi oleh Mu'adz bin Jabal dan Salim budak kepada Huzaifah. Siapa itu Abu Ubaidah Al-Jarrah? Seorang sahabat yang Umar cukup suka dengan. Umar ni dengan Abu Ubaidah dia cukup suka. Nabi pun pernah sebut di kulli ummati amin. Wa aminun hadhihi ummah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Setiap umat ini ada orang yang amanah, dan yang paling amanah itu, orang yang amanah itu bagi umatku adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Siapa dia Abu Ubaidah Al-Jarrah? Kita tengok perjalanan Nabi tarbiyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam perang Badar dia boleh bunuh ayah dia sendiri sebab cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ubaidah Al-Jarrah, sejarah hidup dia, pada zaman dia dihantar pergi ke Syam, dia ada banyak kisah tentang dia dilantik, macam mana Umar train. Ketika mana Umar suruh Abu Ubaidah Al-Jarrah tolong pergi beritahu kat Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid bagi tahu dekat Khalid Al-Walid, kata kamu akan take over jawatan Panglima Perang. Kita kalau fikir logik, Khalid Al-Walid ni tak pernah melakukan kesilapan dalam ketenteraan. Semuanya grade A. Kalau kerja government tu dia melintang, tak tahu juga. Dia dapat perkhidmatan cemerlang. Tapi tiba-tiba disuruh Abu Ubaidah Al-Jarrah pergi take over jawatan Khalid Al-Walid. Take over jawatan Khalid Al-Walid untuk jadi Panglima Perang. Kalau orang fikir, untuk apa ditukar ganti Khalid Al-Walid dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah? Tetapi jawapan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, aku tidak mahu orang menganggap kemenangan Islam itu berada di tangan Khalid Al-Walid, tetapi kemenangan Islam itu adalah di sisi Allah SWT. Dalam keadaan macam itu pun Umar meneruskan proses tarbiyah. Abu Ubaidah Al-Jarrah duduk di Syam. Umar hantar surat, wahai Abu Ubaidah Al-Jarrah, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tetap teguhlah engkau pada jihad ke jalan Allah. Abu Ubaidah hantar balik surat, tulis pula ayat Quran, wahai Umar Al-Khattab, sesungguhnya dunia itu la'ibun walah, permainan bagi kami. Kami tak mau kepada benda itu semua. Kami akan terus sabar dengan perjuangan Islam. Masih lagi dalam proses tarbiyah. Umar hantar pula surat ketika mana zaman musim ta'un. Abu Ubaidah Al-Jarrah di bumi Syam waktu itu musim ta'un, sakit ta'un, orang semua kena. Umar ni hantar surat dekat Abu Ubaidah, kata, wahai Abu Ubaidah, aku ni memerlukan bantuanmu. Aku perlukan bantuanmu. Tolong keluar dan selamatkan. Berilah bantuan kepadaku. Padahal Abu Ubaidah, Umar Al-Khattab bukan nak bantuan. Dia tak mau Abu Ubaidah meninggal dunia bersama orang-orang yang sakit paru dalam satu kawasan. Sebab orang kena sakit wabak ni tak boleh keluar. Tapi dia nak Abu Ubaidah, kau tak kena paru, kau keluar. Sebab begitu sayangnya Umar kepada Abu Ubaidah, jangan dia pun meninggal dalam keadaan ramai-ramai orang sakit paru.